masing orang kata apa, tahap mana yang anda selesa nak buat aktiviti-aktiviti kecergasan tersebut. Okay? Selepas ini Hayatul Solihin tentang Muhammad bin Wasi' Al-Azdi kita akan bicarakan. Ini dia Umna Yatari, Mikir Inspirasi Inforia Islami. kita percaya kepada Allah SWT, tetapi seolah-olah perangai kita tidak menggambarkan kesyukuran kita terhadap Yang Maha Kuasa itu. Alam itu macam ibu yang memberi kita sumber kehidupan. Jadi kalau orang Islam lagi hebat, sepatutnya dia menyayangi alam itu, sebab alam itu adalah kurniaan Allah pada dia. Dan Allah itu sendiri menunjukkan kuasa dia, menunjukkan kehebatannya. Allah yang memelihara alam ini untuk kita itu sepanjang masa, setiap saat melalui alam. Jadi konsep kita harus rapat dengan alam itu adalah sesuatu yang boleh kita pelajari.
في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري Ya Allah, sihatkanlah tubuhku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. 20 tahun bersiaran. IKIM Inspirasi. Tentunya hanya itu je caranya kan. Okay. Terima kasih kita ucapkan ke Melihatkan kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda kembali teman-teman kan saya Faiz Haji Osman. Bersiaran kita untuk hari Khamis 9 malam untuk kita bawakan rancangan Hayatus Solihin. Seperti biasa untuk kita kenali tokoh-tokoh tabi'in. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani dan pun bersama dengan kita atas talian untuk kita bawakan rancangan Hayatus Solihin ini. Anda boleh menonton di Facebook dan juga YouTube kami. Samping itu anda boleh dengarkan di radio untuk sama-sama kita bawakan perbincangan ini. Dengarkan seisi keluarga insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, insyaAllah. Malam ni kita nak sambung lagi tokoh yang sebelum ini kita baru dengarkan cerita awal kisah pengenalan tentang Muhammad bin Wasi' Al-Azdi, dan insyaAllah kita nak sambung kisah beliau, ketokohan, keilmuan beliau untuk kita sama-sama pelajari dan kita dengarkan pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi amin bi khair. Terima kasih kepada kita Faiz Haji Osman Allah wa ta'ala sihatil afiat. Para asatidatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak kira di mana berada, sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Didoakan juga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan, penjagaan, lindungan dan juga rahmat dan keberkatan buat semua. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini kita dapat sama-sama ke udara untuk kita meneruskan kisah-kisah tauladan daripada kehidupan insan-insan hebat, ya, sahabat-sahabat, para sahabat Rasulullah SAW, iaitu golongan tabi'in yang dididik langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah kita pada kali ini adalah berkenaan dengan Muhammad bin Wasi' Al-Azdi yang diberi gelaran Abid Basrah, dan beliau juga digelar sebagai Zainul Fuqaha, merupakan kita katakan hiasan para fuqaha, ya, kerana ketokohannya. Pernah Qutaibah bin Muslim ni merupakan salah seorang daripada tokoh pejuang Islam yang banyak mengislamkan negara-negara di sebelah kalau orang kita kata selalu negara yang ada tantan, Turkistan, Uzbekistan, Khurasan, negara-negara tan ni adalah negara yang disebut dalam hadis sebagai wara an-nahri, negara-negara yang berada di balik sungai, negara di balik sungai. Maka Qutaibah bin Muslim ini pernah mengatakan sesungguhnya jari Muhammad bin Wasi' Al-Azdi, jari Muhammad bin Wasi' Al-Azdi lebih saya sayangi daripada 1000 pedang yang dihunuskan oleh 1000 pemuda. Masya Allah, ya. Satu jari, lebih disukai daripada 1000 pedang, yang mana dibawa oleh 1000 pemuda, ya, dalam berjuang, ya, dalam medan perang. Maka mukaddimah kisah kita pada malam ni kita nak menyelami dulu apa maksud di sebalik kata-kata Muhammad, kata-kata Qutaibah bin Muslim ini, tentang jari Muhammad bin Wasi' sebelum kita menelusuri kisah
Muhammad bin Wasi' dan juga keilmuannya. Pada tahun ke-87 Hijrah, ketika itu panglima tentera yang menjadi kebanggaan umat Islam ialah Qutaibah bin Muslim Al-Bahili. Beliau sedang mara bersama dengan angkatan tenteranya yang gagah perkasa daripada Bandar Marwah menuju ke Bukhara. Menuju ke Bukhara. Panglima Agung ini bertekad untuk menakluk kawasan-kawasan di negeri balik sungai, negara balik sungai yang dikatakan Wara'an Nahri tadi, yang masih belum ditakluk oleh tentera Islam. Malah beliau juga bertekad untuk menyerang sempadan Cina dan mengenakan jizyah ke atas penduduk-penduduk di sana dalam memperluaskan pengaruh Islam. Jadi kita ambil maklum antara kuasa besar dunia pada ketika itu ialah Parsi, begitulah juga Rom dan juga Mongol. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja Qutaibah bin Muslim menyeberangi sungai Sayhun, berita kemarahan tenteranya ini telah sampai ke pengetahuan penduduk Bukhara. Lalu mereka memalu gendang perang di segenap pelusuk negara. Penduduk Bukhara juga meminta bantuan negara-negara jiran mereka, termasuklah Turki, China dan banyak lagi daripada bangsa Mongol juga sekali, Masya Allah. Akhirnya mereka berjaya mengumpulkan sejumlah besar angkatan tentera yang berlainan warna, keturunan, bahasa dan agama. Malah jumlah mereka mencecah 2 kali ganda daripada jumlah tentera Islam dari segi kekuatan tentera dan juga persenjataan. Mereka bertindak menutup semua laluan bagi menghalang kemarahan tentera Islam masuk ke Bukhara. Langkah musuh ini menyebabkan Qutaibah bin Muslim tidak dapat mengutuskan pasukan pengintip untuk mengetahui maklumat musuh. Malah para pengintip yang berada di dalam kawasan musuh juga tidak dapat keluar untuk membawa berita. Itulah keadaan yang dihadapi oleh Qutaibah bin Muslim dan juga angkatannya. Qutaibah bin Muslim mengambil keputusan untuk berkhemah di kota Bikhan. Mereka berpengkalan di situ tanpa mampu untuk mara ataupun untuk berundur. Setiap kali pagi menyingsing, musuh akan menyerang kedudukan tentera Islam di sepanjang hari. Apabila malam, mereka akan kembali ke kawasan pertahanan mereka. Begitulah keadaan yang dihadapi oleh tentera Islam. Keadaan ini berlanjutan selama 2 bulan. Dalam tempoh ini, Qutaibah bingung mengatur rancangan. Beliau tidak pasti sama ada perlu berundur ataupun terus mara di medan perang. Berita mengenai nasib Qutaibah dan tenteranya ini sampai ke pengetahuan umat Islam di segenap pelusuk negara. Umat Islam mula bimbang dengan nasib angkatan tentera yang tidak pernah tewas itu. Begitu juga dengan panglima tenteranya yang tidak pernah dikalahkan. Mendengar berita ini, arahan dikeluarkan kepada seluruh pemerintah di wilayah Islam supaya memanjatkan doa setiap kali umat Islam menunaikan solat untuk keselamatan tentera Islam yang sedang berpengkalan di negara balik sungai. Jadi kita lihat bagaimana kesatuan umat Islam pada ketika itu, hatta dalam doa satu hatinya mereka, sehinggalah dikeluarkan arahan di seluruh negara, di seluruh wilayah Islam untuk sama-sama mendoakan kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam. Seluruh menara masjid mula melaungkan munajat. Semua imam akan membaca doa kunut setiap kali solat. Malah sejumlah besar umat Islam bangkit untuk memberi bantuan kepada tentera-tentera yang gagah ini. Maka di antara mereka yang menyahut cabaran dan juga yang menyahut seruan jihad ialah Muhammad bin Wasi' Al-Azdi. Muhammad bin Wasi' Al-Azdi yang berada di Basrah keluar
untuk menyertai angkatan perang yang dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim. Qutaibah bin Muslim Al-Bahili mempunyai seorang pengintip berbangsa bukan Arab yang sangat pintar dan licik. Dia dikenali sebagai Taizar. Maksudnya dah pasang kaki lah dalam angkatan musuh ni. Taizar ni jadi mata-mata. Pihak musuh cuba mempengaruhi Taizar dengan menyogok sejumlah wang yang banyak. Dan musuh meminta Taizar menggunakan segala kecerdikan dan kelicikannya, helah dan tipu muslihatnya untuk melemahkan kekuatan tentera Islam. Dia diminta memujuk tentera Islam supaya berundur tanpa melancarkan peperangan terhadap Bukhara. Bukhara ni merupakan kota Imam Al-Bukhari, Masya Allah. Jadi maksudnya kita mempelajari satu sirah, satu perjuangan bagaimana para tabi'in dan juga pejuang-pejuang Islam mengislamkan kota Bukhara ini, dan bagaimana nikmat di sebaliknya kita dapat seorang tokoh yang sangat hebat, iaitu Imam Al-Bukhari. Peristiwa ini pada tahun 84 Hijrah. Maka terpengaruh dengan harta yang disogokkan yang banyak, Taizar ini telah pun membelot kepada angkatan tentera Islam. Taizar datang menemui Qutaibah bin Muslim dalam hal keadaan aman, suatu yang sudah mencurigakan, sedangkan mereka tidak dapat keluar dengan mudah kerana laluan-laluan sudah ditutup. Maka sudah semestinya orang seperti Qutaibah bin Muslim yang Allah berikan kita katakan pandangan yang tajam, dapat menghidu pembelotan yang dilakukan oleh Taizar ini. Taizar datang menemui Qutaibah bin Muslim. Ketika itu Qutaibah sedang berbincang bersama ketua-ketua tenteranya. Taizar mendekati Qutaibah dan berbisik ke telinganya. Katanya, jika boleh sila kosongkan tempat ini wahai Qutaibah. Maksudnya maklumat, risikan rahsia. Qutaibah pun memberi isyarat kepada semua yang ada supaya meninggalkan mereka. Cuma Dirar bin Al-Husayn diminta kekal di situ sebagai teman kepada Qutaibah. Setelah semuanya beredar, Taizar berkata kepada Qutaibah, saya ada suatu berita untuk Panglima. Dengan segera Qutaibah mengatakan, ya, katakan. Taizar berkata, Amirul Mukminin di Damsyik telah memecat Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi dan semua panglima tentera yang berada di bawahnya, termasuklah Tuan Qutaibah, telah pun dipecat. Amirul Mukminin telah melantik panglima-panglima tentera yang baru dan mengarahkan mereka supaya melaksanakan tugas mereka. Penggantimu akan tiba ke sini tidak berapa lama lagi. Pada pandangan saya, eloklah jika Tuan berundur daripada negara ini bersama angkatan tentera Tuan. Kembalilah ke Marwah supaya panglima boleh mengatur rancangan jauh daripada medan peperangan. Jadi itu helah Taizar untuk mengundurkan angkatan tentera Islam daripada medan pertempuran, medan jihad. Sebaik sahaja Taizar selesai, Qutaibah bin Muslim memanggil seorang panglimanya yang bernama Siyah. Apabila Siyah berada di hadapannya, dia berkata, pancung kepala pengkhianat ini, wahai Siyah. Lalu Siyah memenggal kepala Taizar dan beredar. Qutaibah memandang Dirar bin Husain dan berkata, jangan benarkan sesiapa pun mendengar berita ini, kecuali saya dan engkau. Saya bersumpah dengan nama Allah yang maha berkuasa lagi maha agung. Jika berita ini sampai kepada sesiapa sebelum peperangan ini tamat, saya akan lakukan perkara yang sama kepada engkau, wahai Dirar, seperti mana yang telah aku lakukan kepada pengkhianat ini, iaitu dipancung kepalanya.
Jika engkau masih sayang nyawamu, jagalah lidahmu. Jika berita ini tersebar, sudah tentu ia akan melemahkan semangat para tentera dan sudah tentu kita akan kecundang. Setelah itu beliau memanggil orang lain masuk. Mereka pun masuk dan apabila melihat tubuh Taizar yang rebah ke bumi, bermandi darah, mereka kehairanan dan ketakutan. Utaibah berkata, "Mengapa kamu takut dengan kematian seorang pembelot ini?" Maka kata orang ramai, "Kami sangka dia adalah penasihat kepada tentera Islam." Utaibah menuding jari ke arah mayat Taizar seraya berkata, "Dia selama ini menipu umat Islam, lalu Allah menghukumnya." Tiba-tiba Utaibah berteriak, "Sekarang pergi gempur angkatan musuh, serang mereka dengan semangat yang baru tanpa kita memerlukan maklumat daripada pembelot seperti ini." Apabila kedua-dua pihak berhadapan, umat Islam melihat jumlah musuh yang begitu ramai. Senjata mereka juga jauh lebih hebat. Rasa takut mula menghantui diri mereka. Utaibah bin Muslim dapat merasakan apa yang berlegar dalam hati dan juga perasaan tenteranya pada riak-riak wajah mereka. Lalu beliau menemui setiap pasukan untuk memberikan kata-kata rangsangan dan menaikkan semangat mereka semula. Beliau melihat orang di sekelilingnya dan beliau bertanya, "Di manakah Muhammad bin Wasi' al-Azdi?" Sebagaimana dalam kisah kita yang lepas, macam mana ketua-ketua angkatan perang ni sangat-sangat menghormati Muhammad bin Wasi' al-Azdi. Dan begitulah juga mereka sangat-sangat berharap keberadaan Muhammad bin Wasi' di tengah-tengah mereka itu menjadi sebab musabab nusrah, datangnya bantuan Allah, dan juga meningkatkan gelora perjuangan dalam kalangan tentera Islam. Maka orang ramai menjawab, "Muhammad bin Wasi' berada di barisan kanan, wahai Tuan Panglima." Lalu menunjukkan ke arah Muhammad bin Al-Wasi'. Utaibah bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Muhammad bin Wasi' pada saat ini. Di saat angkatan tentera sedang mara di medan dan tak lama lagi akan bertempur dengan angkatan musuh yang lebih ramai dengan lebih kelengkapan daripada mereka. Maka apabila ditanya apa yang sedang dibuat oleh Muhammad bin Wasi', mereka mengatakan beliau sedang berdiri bersama tombaknya, memerhati dan menggerak-gerakkan jarinya ke arah langit, bermaksud ia berdoa, "Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah," berdoa kepada Allah sambil menuding jarinya ke langit. "Apakah Tuan mahu bertemu dengannya? Kami akan memanggilnya sekarang." Kata orang ramai. Maka Qutaibah semakin yakin, beliau menjawab, "Tidak, biarkanlah dia terus berdoa. Demi Allah, jari-jarinya itu lebih saya sayangi daripada 1000 pedang yang dihunuskan oleh 1000 pemuda. Biarkanlah dia. Saya tahu doanya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala." Masya-Allah. Begitu keyakinan dan kata-kata Utaibah bin Muslim kerana mereka mengenali tokoh hebat Muhammad bin Wasi' ini dan bagaimana mustajabnya doa-doa beliau dalam peperangan demi peperangan. Akhirnya tentera Islam menggempur tentera-tentera musuh seperti singa-singa yang ganas. Kedua-dua pihak bertembung umpama ombak laut yang bergulungan di tengah-tengah ribut taufan. Allah menurunkan ketenangan di hati tentera Islam dan melimpahkan semangat baru ke dalam hati mereka. Mereka menggempur musuh mereka sepanjang hari. Apabila malam menjelang, pertahanan musuh mula goyah dan hati mereka mula diselimuti ketakutan. Akhirnya mereka bertempiaran lari dan tentera Islam mengambil peluang untuk menawan dan mengusir mereka, bahkan membunuh sesiapa yang masih lagi menentang
kemarahan angkatan tentera Islam. Melihat kekalahan ini, angkatan musuh meminta perdamaian dan bersedia membayar wang tebusan. Qutaibah pun menerima perdamaian. Qutaibah pun terima seruan perdamaian itu. Bila nak berdamai, maka Islam adalah agama yang sentiasa menghulurkan tangan perdamaian. Di antara musuh yang berjaya ditawan termasuklah seorang yang terkenal kejahatannya terhadap orang-orang Islam. Dia memainkan peranan utama menghasut kaumnya melawan tentera Islam, bahkan juga menyemarakkan semangat juang bangsa-bangsa lain untuk menentang umat Islam. Orang itu berkata kepada Qutaibah bin Muslim, saya akan membayar penebusan untuk diriku, wahai Panglima. Maka tanya Qutaibah, berapa banyakkah yang akan kau bayar? Maka musuh itu berkata, 5,000 sutra Cina yang berharga beribu-ribu, beribu-ribu dinar. Masya Allah. Dibayar tu dengan 5,000 sutra daripada Cina. Qutaibah memandang ke arah ketua-ketua tentera dan bertanya, apakah pandangan kamu semua? Nak dapat harta yang banyak ni. Apa pandangan kamu semua? Mereka menjawab, pada pandangan kami, uang ini akan menambah perolehan tentera Islam. Apatah lagi selepas kemenangan ini kita tidak perlu lagi bimbang dengan angkara orang ini atau orang-orang sepertinya. Maksudnya orang ni pun kita dah tawan, kalau kita terima tebusan, kita bebaskan dia pun, dia tak mampu lawan kita lagi dah. Kata kebanyakan angkatan tentera ataupun ketua-ketua tentera kepada Qutaibah bin Muslim. Qutaibah kurang bersetuju dengan jawapan mereka itu. Kerana nak membebaskan seorang yang berjaya menyemarakkan semangat juang satu angkatan untuk menentang Islam, itu merupakan suatu yang sangat bahaya. Maka Qutaibah ini melihat ke arah Muhammad bin Wasi' al-Azdi, lalu bertanya kepada beliau. Qutaibah boleh buat keputusan sendiri, tapi kalau dia buat keputusan sendiri mungkin keputusannya akan ditolak ataupun diragui. Maka kerana mengetahui kedudukan, kemuliaan Muhammad bin Wasi' dalam kalangan angkatan perang, dan bagaimana semangat juang para pejuang itu juga kita katakan bersumberkan daripada keberadaan Muhammad bin Wasi' dan doanya bersama mereka, maka patutlah kita katakan tokoh-tokoh ulama ini dijadikan sebagai panutan dan ikutan. Apakah pandangan mereka? Inilah di antara perkara-perkara yang kadang-kadang ditinggalkan oleh setengah orang. Ditinggalkan oleh setengah orang. Waktu nak berjuang tu dia ajak tok guru berjuang sekali. Tetapi bila dah menang dia lupa tok guru. Bila dia menang dia lupa guru-guru, dia lupa para alim ulama. Maka ini kita kena tengok sikap yang macam ni. Macam mana dengan Qutaibah bin Muslim ini mendapatkan pandangan Muhammad bin Wasi' al-Azdi di saat dia sudah meraih kemenangan dan juga kekayaan. Muhammad menjawab, wahai Panglima tentera Islam, angkatan tentera keluar daripada tanah air mereka bukan untuk memperolehi harta atau mengumpulkan harta. Nak dapat harta, nak kumpul harta, tak keluar berperang pun boleh buat harta. Duduk bercucuk tanam, buat kebun ke apa pun boleh dapat harta. Berniaga pun boleh dapat harta. Maka kata Muhammad bin Wasi', renungkan balik. Angkatan tentera Islam ni keluar bukan kerana nak dapat harta. Bukan kerana nak dapat harta. Dan bukan kerana untuk mengumpulkan harta. Mereka semua keluar untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka keluar untuk menyebarkan agama Allah di muka bumi ini, untuk menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini, sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala disembah dengan sebenarnya. Mereka keluar untuk menghapuskan musuh-musuh Allah. Itu tujuan keluarnya angkatan perang ni, kata Muhammad bin Wasi'. Qutaibah
melepaskan nafasnya tanda setuju dengan pandangan Muhammad bin Wasi', lalu berkata, moga Allah memberikan ganjaran kepadamu. Demi Allah, saya tidak akan membenarkan orang ini menakut-nakutkan lagi wanita-wanita Islam selepas ini. Walaupun dia cuba menebus dirinya dengan seluruh dunia ini. Utaibah pun mengarahkan supaya musuh itu dibunuh. Ya, kerana keberadaannya itu bahaya kepada angkatan tentera Islam. Begitulah ya hubungan Muhammad bin Wasi' al-Azdi dengan pemerintah daripada Bani Umayyah. Tidak terbatas dengan Yazid bin Muhallab dan juga Utaibah bin Muslim. Ya, Yazid bin Muhallab kita dah cerita dalam kuliah kita yang lalu. Beliau turut mempunyai hubungan dengan pemerintah yang lain. Salah seorang pemerintah Bani Umayyah yang mempunyai hubungan rapat dengannya ialah Gubernur Basrah yang bernama Bilal bin Abu Burdah. Kisah beliau bersama gubernur ini menjadi perbualan dan diriwayatkan dari generasi ke generasi. Masya Allah. Ya. Jadi kisah antara Muhammad bin Wasi' dan juga Bilal bin Burdah. Suatu hari Bilal bin Burdah terserempak dengan Muhammad bin Wasi' yang memakai sehelai jubah diperbuat daripada bulu yang kasar. Jadi jubah yang dibuat daripada kain bulu ni namanya suf. Ya, namanya suf. Maka ia merupakan hilyatu al-masakin, penampilan orang miskin zaman dulu. Ya, zaman dulu orang pakai baju daripada kulit yang kerah. Ya. Pakai pakaian kulit ni adalah penampilan orang miskin. Beza zaman kita ni Faiz. Zaman kita ni kalau pakai kain baju kulit kira orang kaya lah. Kira sebab harga yang mahal. Zaman dulu hanya orang miskin pakai macam tu. Maka apabila Bilal bin Wasi' melihat hal keadaan Muhammad Bilal bin Burdah tadi melihat hal keadaan Muhammad bin Wasi' berpakaian sedemikian, beliau bertanya, mengapa kamu memakai baju yang kasar ini wahai Abu Abdullah? Namun Muhammad bin Wasi' tidak mengendahkan kata-kata Bilal tadi. Maka Bilal tanya lagi, mengapa kamu tidak menjawab wahai Abu Abdullah? Yang tanya ni gubernur, yang tanya ni gubernur. Kenapa kamu tidak menjawabnya wahai gubernur? Maka jawab Muhammad bin Al-Wasi', saya tidak mahu menjawab saya zuhud, kerana itu bermakna saya memuji diri saya sendiri. Dia tak nak jawab, kata aku pakai macam ni sebab aku ni zuhud. Sebab jawab macam tu memuji diriku sendiri. Saya juga tidak mahu mengatakan saya ni miskin, sebab itulah saya pakai baju yang murah ni. Saya juga tak nak kata saya miskin, kata Muhammad bin Wasi'. Kerana itu bermakna saya menempelak Tuhanku. Masya Allah. Bermakna aku menuduh Tuhan. Dengan kata-kata yang sedemikian. Jadi saya tidak mahu menyebut kedua-duanya. Maka dengan sebab itulah saya tak dapat menjawab pertanyaanmu. Bilal berkata, apakah kamu ada apa-apa permintaan yang boleh saya tunaikan wahai Abu Abdullah? Maka tengok hal keadaan Muhammad bin Wasi' yang hidup dalam hal keadaan sederhana, pakaiannya juga pakaian dia orang miskin. Maka gubernur ni tanyalah apa keperluan dia. Yang mudah-mudahan gubernur boleh berikan untuk kita katakan hidup dengan lebih baik. Maka jawab Muhammad bin Wasi', tidak ada apa-apa yang perlu saya minta daripada manusia. Cuma saya ada satu permintaan daripada seorang saudara se-Islam. Muhammad bin Wasi' kata, kalau nak minta untuk diri aku tak ada apa-apa nak minta. Tapi adalah satu nak minta daripada saudara seagama. Bukan minta daripada gubernur, minta daripada saudara seagama. Maksudnya kita ni saudara seagama. Ada sesuatu yang aku nak minta. Jika Allah mengizinkan engkau menunaikannya, engkau akan menunaikannya dan engkau akan dipuji. Apa yang aku minta ni, kalau Allah izin kamu buat, kamu akan dipuji. Jika Allah tidak mengizinkan engkau menunaikannya, engkau tidak akan dapat menunaikannya dan engkau akan dimaafkan. Kalau Allah tak izin,
kamu tak akan dapat puas. Ya, tapi engkau dimaafkan. Kata Muhammad bin Wasi'. Bilal berkata, saya akan menunaikannya dengan izin Allah. Lalu Bilal bertanya kepada Muhammad bin Wasi' ini berkenaan dengan qada dan qadar. Sebab Muhammad bin Wasi' kata, kalau Allah izin kamu dapat buat, kalau Allah tak izin kamu tak dapat buat. Maka Bilal pun bertanya, apa yang engkau fahami daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Muhammad bin Wasi', wahai gubernur, pada hari kiamat nanti Allah tidak akan bertanya hamba-hambanya tentang qada dan qadar. Di hari akhirat nanti Allah takkan tanya tentang qada dan qadar dia. Allah takkan tanya. Sebaliknya Allah akan bertanya tentang amalan mereka. Allah akan tanya tentang amalan mereka. Apa yang telah mereka amalkan. Bilal merasa malu mendengar jawapan itu dan terdiam. Dalam masa mereka duduk bersama itu, tiba waktu makan tengah hari. Bilal mempelawa beliau untuk turut sama menjamu selera. Namun beliau menolaknya. Apabila didesak, beliau memberi berbagai alasan. Bilal merasa marah dengan sikap itu lalu berkata, saya lihat engkau tidak suka menyentuh makanan kami, wahai Abu Abdullah. Maka sambil tersenyum, Muhammad bin Wasi' mengatakan, wahai gubernur, janganlah berkata demikian. Demi Allah, gubernur yang baik di kalangan kamu lebih saya kasihi daripada anak-anak dan saudara mara saya sendiri. Lalu Muhammad bin Wasi' pun ikutlah makan. Jadi sebenarnya Muhammad bin Wasi' ni orang yang sangat zuhud, dan beliau juga di antara kezuhudannya beliau banyak berpuasa, dan beliau juga mengingatkan kepada murid-muridnya supaya tidak memenuhkan perut dengan makanan, masya-Allah. Supaya tidak memenuhkan perut dengan makanan. Baik, saya rasa kita rehat seketika untuk kita sambung nanti bagaimana pula dengan cerita mengosongkan perut, insya-Allah. InsyaAllah. Kembali selepas ini untuk sahabat-sahabat saya dengarkan kisah sambungan tentang Muhammad bin Wasi' Al-Azdi. Jangan ke mana-mana, kembali untuk Hayatus Solihin seketika nanti. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Adakah anda sering merasa sedih, takut dan resah? Pernahkah anda merasakan perubahan emosi hingga menjejaskan kualiti kesihatan anda? Atau adakah anda merasakan diri dilanda kemurungan dan kebimbangan melampau atau anxiety? Anda tidak keseorangan. Jangan biarkan masalah kesihatan mental anda berlanjutan hingga menjejaskan kehidupan dan mengambil tindakan yang boleh membahayakan nyawa. Ketahui cara mengendalikan tekanan, kemurungan dan anxiety dalam bengkel Kembar Syifa 2.0 menghadapi anxiety dan kemurungan secara dalam talian bersama pakar-pakar perunding psikiatri Dr. Hazli Zakaria, Dr. Firdaus Abdul Ghani dan perkongsian rohani oleh Dr. Neros Kiman Abdul Samad pada 5 Oktober 2021. Daftar segera hari ini dan dapatkan diskaun 50% bagi 100 peserta terawal dan harga istimewa untuk pelajar.
Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia program dan latihan di talian 03 6204 6323 atau 325. Bengkel Kembara Syifa 2.0 anjuran IKIM ini dibawakan oleh Iltizam bersama Equinas. Dengarkan IKIM di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. Terus bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Faiz sejak semua dekat sini bersama dengan anda untuk Hayatus Solihin. Kita bawakan rancangan ini untuk kita kenali tokoh tabi'in, dan kali ini kita bawakan kisah Muhammad bin Wasi' Al-Azdi untuk kita dengarkan bicaranya. Tadi dah kita dengarkan, dah kita hayati bagaimana kisah beliau bersama dengan pemimpin Kutaibah bin Muslim. InsyaAllah kita dah pun sama-sama dengarkan kisah beliau bersama dengan Gubernur Basrah sendiri, dan insyaAllah kita nak sambung lagi. Pesanan beliau, macam mana Ustaz? Jangan penuhkan makanan, jangan penuhkan perut dengan makanan. InsyaAllah kita nak dengar kisah ini. Jadi anda boleh terus setia hayati dan dengarkan, tonton di Facebook serta YouTube kami. Silakan Ustaz. Baik, Muhammad bin Wasi' Al-Azdi pernah beberapa kali ditawar untuk menjawat jawatan hakim. Ya. Zaman dulu jawatan hakim ni kira jawatan besar lah. Ya, dalam kita katakan ya, penghakiman, dalam kita katakan juga dalam penegak undang-undang. Namun beliau menolak sekeras-kerasnya tawaran tersebut. Penolakan ini menyebabkan beliau terpaksa menghadapi berbagai-bagai ujian dan dugaan. Suatu ketika Muhammad bin Munzir, ketua polis Basrah, memanggilnya. Setelah Muhammad bin Wasi' berada di hadapan ketua polis tersebut, maka kata Muhammad bin Munzir, Gubernur Iraq meminta saya menawarkan jawatan hakim kepadamu, wahai Abu Abdullah. Muhammad bin Wasi' dengan lembut mengatakan bahawa jauhkanlah saya daripada tawaran itu. Masya Allah, jauhkanlah saya daripada tawaran itu. Moga Allah memberi rahmat kepadamu. Begitu hal keadaan Muhammad bin Wasi' ni. Tidak mahu menerima sebarang kita katakan jawatan yang mana setiap manusia ni dia sendiri dapat menilai diri dia. Sama juga kita tahu kemampuan kita bagaimana. Maka sikap Muhammad bin Wasi', beliau enggan menerima sebarang jawatan dan juga lantikan daripada kerajaan. Ya, dan ini merupakan sebahagian daripada prinsip sebahagian daripada tokoh-tokoh ulama terbilang, yang mana mereka tidak mahu menjadikan diri mereka itu milik kerajaan. Yang kalau pada saat itu sukarlah mereka untuk menyampaikan teguran dan sebagainya. Mereka nak kekalkan diri mereka itu sebagai milik ummah secara keseluruhannya. Ulama ni bukan milik siapa-siapa. Ulama ni bukan milik siapa-siapa, tetapi ulama ni merupakan milik umat Nabi Muhammad SAW. Maka pada ketika itu, tokoh-tokoh ulama yang sebegini, mereka adalah orang yang mampu untuk menyampaikan teguran baik kepada gubernur, baik kepada pemerintah, disebabkan mereka tidak menerima sebarang gaji. Dan juga mereka tak terikat dengan sebarang kita katakan prosedur perjawatan. Maka itu di antara kita katakan sifat wara', sifat wara' Muhammad bin Wasi' Al-Azdi yang tidak mahu menerima jawatan. Begitulah juga kita baca dulu Hasan al-Basri yang tak terima lantikan, dan ramai lagi. Muhammad bin Munzir menawarkannya buat kali kedua dan ketiga, namun beliau tetap menolaknya. Akhirnya ketua polis tersebut berkeras dan mengatakan, demi Allah, engkau mesti memegang jawatan hakim ini atau saya akan sebat engkau 300 kali sebatan, dan saya akan memalukan engkau di khalayak ramai. Maksudnya akan disebat di hadapan orang ramai dengan 300 sebatan. Maka dengan tenang Muhammad bin Wasi' yang diancam dengan kita katakan dengan kita katakan ancaman tadi, maka Muhammad bin Wasi' dengan tenang mengatakan, terserahlah, kerana engkau orang yang berkuasa memegang jawatan. Namun terseksa di dunia
lebih baik daripada tersiksa di hari akhirat. Masya Allah. Ya, kata Muhammad bin Wasi' dia rela kalau nak disebut, ya, tersiksa di dunia ni lebih mudah nak dibandingkan dengan tersiksa di hari akhirat. Satu hari satu hari akhirat saja sudah 1000 tahun dunia. Ya, bayangkan kalau dengan seseorang kena sebat di hari akhirat, Masya Allah, ya, sebat di dunia tak sampai sehari pun. Maka Muhammad bin Wasi' ini mengutarakan kata-kata yang sedemikian. Kata beliau, terserahlah engkau orang berkuasa, nak buat apa engkau buatlah. Ya, bagi aku, ya, lebih baik aku tersiksa di dunia daripada tersiksa di hari akhirat. Ketua polis merasa malu mendengar jawapan itu. Ya, dan lalu membebaskan Muhammad bin Wasi' tanpa melakukan apa-apa kepadanya. Bahkan jawatan hakim itu juga ditawarkan kepada orang lain. Baik, sekarang baru kita masuk pada cerita Majlis Ilmu Muhammad bin Wasi'. Majlis Ilmu Muhammad bin Wasi' di Masjid Basrah. Kerana beliau ni seorang imam yang menggantikan kedudukannya Hasan al-Basri. Sering mendapat tumpuan para penuntut ilmu. Malah majlis ilmunya menjadi khazanah buat mereka yang inginkan hikmah dan bimbingan. Dan kita ambil maklum juga beliau merupakan murid kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika seorang anak murid beliau berkata, "Wahai Abu Abdullah, berilah saya nasihat." Orang dulu bila jumpa alim ulama minta beri nasihat. Ya, kita zaman ni bila jumpa alim ulama aja asal jumpa minta selfie. La ilaha illallah. Tak selfie sekejap. Tuan guru selfie sekejap, Masya Allah. Syekh Al-Mukarram selfie sekejap, Masya Allah. Tak minta, tak sempat pun dengan ilmu. Aduh, ruginya. Jadi sama-sama lah kita berubah. Sama-sama kita berubah ke arah kebaikan. Ambil kebaikan daripada orang-orang dulu ni. Jadi bila anak murid ni bertemu dengan gurunya Muhammad bin Wasi', dia kata, "Ausini, wasiatkanlah aku wahai guruku." Masya Allah. Inilah yang kita kena amalkan tiap-tiap kali kita jumpa dengan guru-guru kita. Kita jumpa dengan alim ulama. Selain daripada minta selfie tu, selfie pun dah macam wajib dah zaman ni. Selain daripada minta selfie tu, minta juga apa pesanan nasihat. Mudah-mudahan bila kita tengok balik gambar selfie kita tu, kita ingatlah apa mutiara nasihat dia. Yang mungkin dengan sebab tu terkesan lama dalam hidup kita. Baik. Jadi kata beliau, "Wahai Abu Abdullah, wasiatkanlah kepada aku. Berilah nasihat kepada aku." Beliau membalas, "Saya menasihatkan engkau supaya menjadi raja di dunia dan menjadi raja di hari akhirat." Kata Muhammad bin Wasi', kamu kena jadi raja di dunia dan juga raja di hari akhirat. Masya Allah, macam mana nak jadi raja di dunia? Jawatan tu bukannya mudah-mudah nak dapat. Bahkan ia merupakan anugerah. Macam kita ni lah, kalau kita berdoa pagi petang siang malam pun, "Ya Allah, jadikanlah aku raja," mungkin tak jadi raja kita ni. Sebab bukan hak milik kita, dan bukan juga kita katakan si surga lor kita. Masya Allah. Tapi macam mana seseorang itu pada Muhammad bin Wasi' al-Azdi, semua orang boleh jadi raja. Boleh jadi raja di dunia dan juga raja di hari akhirat. Ini mutiara nasihat yang kita kena pegang. Maka jawapan daripada gurunya itu amat memeranjatkan muridnya. Lalu dia bertanya, "Bagaimana saya boleh melakukannya, wahai Abu Abdullah? Macam mana nak jadi raja di dunia dan juga raja di akhirat?" Maka berkatalah Muhammad bin Wasi', "Zuhudlah dengan kesenangan dunia." Zuhudlah dengan kesenangan dunia. Nescaya engkau akan menjadi raja di sini. Orang yang hidupnya tenang, orang yang hidupnya selesa, orang yang hidupnya aman, orang yang hidupnya damai, sebenarnya orang yang dalam hatinya ada rasa zuhud. Maka bila ada rasa zuhud, dia tidak akan tamak pada hak orang lain. Hari ini kadang-kadang manusia ni bukan disebabkan tak cukup, tetapi rasa tak cukup. Dalam akaun tu dah ada ratus-ratus ribu dah, tapi duk rasa tak cukup itu. Bahkan ada orang yang Masya Allah bukan ratus ribu lagi, bilion pun ada, tapi masih rasa tak cukup.
Ya, tidur pun tak berapa nak lena, duk teringat lagi kalau kurang macam mana, nak cari macam mana lagi nak bagi tambah banyak. Ya. Maka pada ketika itu memang tak senang lah. Yang dikatakan raja ni orang yang hidup senang, aman, tentram, damai. Ya, tak payah nak fikir apa. Ya, tak payah nak fikir apa lagi. Maka kalaulah kamu zuhud dengan kesenangan dunia, nescaya engkau akan merajainya. Dan pesanan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ya, Nabi kita pernah berkata kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Nabi kita kata kepada Abu Hurairah, idza taqanna'ta fa anta wa malikud dunya sawa'un. Wahai Abu Hurairah, kalaulah engkau bersikap dengan sikap qanaah, iaitu rasa cukup dengan rezeki Allah, apa yang Allah bagi ni dah cukup bagi kamu, sehingga kamu tak haloba dengan apa yang ada pada tangan orang lain, kamu tak bimbang dalam urusan rezeki kerana rezeki semuanya sudah ada dalam ketetapan Allah, maka pada ketika itu engkau dan pemilik dunia, yakni raja-raja dunia, sawaun, sama saja. Ya, engkau akan damai, engkau akan tentram, engkau akan rasa senang. Masya Allah, kadang-kadang bahagia ni Faiz, ya, bukanlah suatu yang kita katakan ya dapat dinilai dengan jumlah wang ringgit yang banyak. Ya, berapa ramai orang yang Masya Allah dalam keadaan kekayaan pun tiba-tiba meninggal bunuh diri, Masya Allah, ya, dalam hal keadaan yang tragis. Ya, jadi bahagia itu satu anugerah yang Allah bagi, iaitu ketenangan. Ya, kadang-kadang orang tidur di atas tilam punyalah tinggi, tapi tak lena sampai ke pagi. Ada yang Masya Allah, ya, tidur di atas hamparan kertas saja, tapi kita tengok nyenyaknya, Masya Allah, ya, lena sungguh. Ya, begitu juga, ya, ada orang yang terhidang makanan ni, ya, apa aja ada depan dia, tapi satu habuk pun tak boleh nak makan, tak rasa nak makan. Ya, tapi kita tengok Masya Allah, abang-abang kita yang kerja kontrak, ya, bawa satu bekal, ya, satu kita katakan tapau bekal, ya, waktu dia berhenti, ya, waktu rehat makan tu kita tengok, ya Allah, ya, lauk biasa-biasa aja, tapi Masya Allah makannya nampak macam berselera sungguh. Ya, jadi ini semua anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Yang penting apa? Rasa qanaah. Ya, zuhud dengan apa yang ada di dunia, engkau akan merajainya. Ya, zuhudlah dengan kesenangan dunia, nescaya engkau akan merajainya di sini tanpa perlu mengharapkan ihsan manusia lain. Engkau juga akan menjadi raja di sana apabila engkau memperolehi ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang zuhud dengan kita katakan kemewahan dunia, dia adalah orang yang juga nanti akan dapat kemuliaan di hari akhirat, ya, kerana mereka yang zuhud dengan kemewahan dunia sudah semestinya akan melebihkan amal untuk akhiratnya. Maka dia nanti di hari akhirat akan dapat ganjaran pahala yang banyak. Seorang lagi anak muridnya berkata, demi Allah saya amat mengasihimu wahai Abu Abdullah. Ya, ada anak murid kata, saya sayang sungguh dengan Tuan Guru. Beliau membalas, moga Allah yang menyebabkan kamu mengasihi saya akan juga mengasihimu. Masya Allah, ya. Jadi dia juga doakan kebaikan pada orang tadi. Beliau kemudian beredar sambil berdoa, ya Allah, saya memohon semoga engkau jauhkan saya daripada dikasihi oleh manusia sedangkan engkau memurkaiku. Ya Allah, janganlah jadikan aku orang yang engkau kasih, orang yang dikasihi oleh manusia tetapi dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang yang menipu, orang yang Masya Allah di hadapan manusia berperangai baik tetapi di belakang manusia, ya, bertopengkan setan, ya, contohnya, ya, berperangai setan. Maka dia mohon perlindungan Allah supaya dia tak jadi macam tu. Ya, kalaulah manusia nak sayang pada dia pun sayang yang Allah redha, bukan sayang yang Allah tidak redha. Itu maksudnya. Setiap kali beliau mendengar pujian manusia tentang ketakwaan dan ibadat-ibadatnya, Muhammad bin Wasi' akan berkata, jika dosa-dosa itu mengeluarkan bau yang busuk, sudah tentu kamu tidak akan mendekati saya kerana bau busuk saya. Masya Allah. Ya, ini kita katakan sifat, ya, merendah diri, ya, tawaduknya beliau.
bukan maksudnya pengakuan beliau ni banyak melakukan dosa, tidak, tetapi sifat tawaduk, sifat tawaduk. Orang yang dah hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang hati dia terpesong daripada ingat Allah seketika pun dah rasa bersalah, dah rasa berdosa. Sedangkan bagi kita orang awam ni tak berdosa pun, tak berdosa pun, tetapi bagi mereka yang muqarrabin, orang yang dah hampir dengan Allah, sedikit terlintas di hatinya selain daripada lintasan hati yang kerana Allah itu pun sudah dianggap sebagai berdosa. Itu bagi hukum mereka dalam perjalanan hakikat, mereka yang dah sampai ke situ. Manakala bagi kita ni orang-orang dalam peringkat kita katakan masih lagi bersyariat, masih lagi dalam hal keadaan bertatih-tatih dalam beramal, maka ia bukanlah satu dosa kalau sampai Ustaz saya berdosa lah, sehari hari ni saya tak ingat Allah, hanya pada waktu semayang dia saya ingat, tak berdosa sebenarnya, tak berdosa. Tetapi bagi para alim ulama, bagi orang-orang yang dah hampir dengan Allah, setiap detik dan saat itu hati mereka sentiasa mereka bimbing untuk ingat Allah. Maka kalau saat tak teringat sikit pun mereka dah rasa berdosa. Maka sebab itulah dosa pada mereka tu tak sama dengan dosa pada kita. Maka kata-kata beliau, kalau dah dosa itu berbau busuk, pastilah kalian takkan dekat dengan aku kerana merasa dirinya berdosa pada perkara-perkara yang seperti itu, yang sebenarnya pada kita tak berdosa pun. Itu perlu dipahami kalam-kalam ahli sufi ni, supaya kita tidak tersalah hendak. Muhammad bin Wasi' tidak pernah lupa untuk membimbing anak muridnya supaya sentiasa berpegang dengan kitab Allah di samping hidup di bawah naungan Al-Quran. Beliau pernah berkata, Al-Quran itu ibarat sebuah taman bagi seorang mukmin, di mana sahaja beliau duduk, beliau akan dikelilingi oleh taman-taman yang indah. Quran ni umpama taman. Duduk kat mana pun kita akan dikelilingi dengan taman-taman yang indah, sebab ia kalam-kalam Allah. Muhammad turut membimbing muridnya supaya mengurangkan makan. Ini yang kita katakan tadi, dia ajar murid itu supaya kurangkan makan. Beliau pernah berkata, orang yang mengurangkan makan akan mudah faham dan mudah memahamkan. Orang yang kurang makan, dia mudah faham dan dia juga mudah memahamkan orang lain. Yang ni nak mengajar pada orang lain juga mudah faham. Berkat di balik kita katakan perut yang kosong. Maka dengan sebab itulah para ulama kita menganjurkan pelajar-pelajar, para penuntut ilmu banyak amalkan berpuasa supaya dapat ilmu yang baik. Orang yang kurang makan juga akan berjiwa lembut dan hatinya murni. Dia ni akan berjiwa lembut, mudah tersentuh hati, dengan arti kata mudah tersentuh hati. Bila dia melihat orang lain tu melihat dengan penuh kasih sayang. Makan yang banyak akan menyebabkan dia tidak banyak dapat melakukan apa yang dikehendakinya. Orang yang makan banyak ni dia tak akan dapat banyak melakukan aktiviti-aktiviti. Kita tengok macam kita lah dalam bulan puasa tu, waktu zaman kanak-kanak dulu, Masya Allah, kalau berbuka puasa ni makan tu dengan minumnya, minum saja pun ada 2-3 jenis dah. Yang panas, yang sejuk. Dengan air panasnya, air sejuknya, jus buah-buahan lagi, cendol pun ada lagi, Masya Allah, ABC lagi, tu tak kira makan lagi. Maka bila makannya perut sampai penuh macam tu, pergi solat tarawih kadang-kadang tak sempat habis. Bukan buat 20 pun, buat 8 pun tak sempat habis. Rokok sejuk keluar cendol kat hidung, berhenti. Disebabkan apa? Banyak makan. Jadi jelas lah, maksudnya banyak makan tu kadang-kadang menyebabkan kita akan lemah dalam melakukan amal kebaktian. Muhammad bin Wasi' adalah seorang yang sangat bertakwa dan warak. Banyak kisah yang menceritakan sifat takwa dan waraknya. Sepanjang hayatnya, beliau tidak pernah merasa senang dengan dosa-dosanya. Beliau sentiasa mengharapkan ihsan dihadapkan di hadapan Allah. Apabila beliau ditanya, bagaimana keadaanmu pagi ini? Maka beliau berkata, pagi ini saya merasa ajal saya semakin tiba. Pagi ini aku rasa ajalku makin dekat. Namun impianku semakin jauh, yakni perjalanan akhirat yang sangat jauh. Dan amalanku tidak seberapa untuk menjadi bekal di hari akhirat. Apabila Muhammad bin Wasi' al-Azdi sakit tenat, orang ramai berduyun-duyun mengunjunginya. Hingga rumahnya sesak.
dengan orang yang datang dan pergi. Maka beliau banyak berdoa ketika mana beliau di akhir hayatnya, ya Allah, saya memohon keampunanmu dari segala tempat yang tidak baik yang pernah saya pergi, daripada segala tempat tidak baik yang pernah saya duduk, daripada segala tempat tidak baik yang pernah saya masuk, daripada segala tempat tidak baik yang pernah saya keluar, daripada segala amalan buruk yang pernah saya lakukan, dan daripada segala kata-kata yang tidak baik yang pernah saya lapaskan. Masya Allah, dalam hal keadaan penuh keinsafan, sentiasa memohon keampunan. Inilah orang yang banyak memohon ampun. Banyak memohon ampun ni maksudnya apa? Kasratul istighfar, banyak istighfar, memohon keampunan. Maka Nabi kita kata dalam hadis, ubah liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang akan orang yang di hari akhirat nanti mendapati dalam suratan amalnya istighfar yang banyak. Maka perbanyakkanlah memohon keampunan. Istighfar tu bukan hanya sekadar astagfirullah saja. Jadi memohon keampunan tu adalah istighfar. Ya Allah, saya memohon Engkau mengampuni segala kesalahanku. Ampunilah aku ya Allah. Saya pasrah kepadamu dan saya akan kembali menemuimu. Saya datang menemuimu dengan sejahtera sebelum saya dihukum. Dia mengharapkan dia kembali kepada Allah dalam hal keadaan sejahtera dan tidak akan dihukum. Lalu beliau menghembuskan nafasnya terakhir. Disaksikan oleh mereka yang hadir dalam kalangan penuntut-penuntut dan juga para pecintanya. Demikianlah kisah seorang tabi'in, Muhammad bin Wasi' Al-Azdi, yang dikatakan sebagai seorang yang sangat zuhud, ahli zuhud di Basrah, dan juga sebagai penghias yang menghiasi kehidupan para fuqaha yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat ambil faedah daripada kisah ini, dan mudah-mudahan juga kita dapat mengamalkan pesanan beliau, jadilah raja di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana? Yaitu dengan kita hidup bersederhana dan berzuhud dengan kemewahan dunia. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan juga akhirat. Wallah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Kita dah bawakan kisah Muhammad bin Wasi' Al-Azdi. 2 siri kita dah dengarkan kisah beliau. InsyaAllah semoga menjadi panduan untuk kehidupan kita, seorang abid Basrah ini dan juga Zainul Fuqaha. Jadi kita dah sama-sama dengarkan kisah ini. Jadi terima kasih kepada semua sahabat saya yang mengikuti di Facebook, di YouTube, yang berkongsi catatan juga untuk jadi bahan bacaan kepada sahabat kita yang lain. InsyaAllah semoga menjadi jariah dan perpanjangan untuk semua. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi Ustaz untuk pertemuan Hayatul Salihin minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda terus setia bersama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Wakaf pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau dan asrama anak-anak yatim. Wakaf untuk satu lot hanya RM100. Untuk maklumat lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudahkan, dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Radio IKIM 20 tahun telah mencipta lagu-lagu terbaik dan terkini di anugerah pencinta nasyid IKIM bersama kumpulan-kumpulan nasyid terkenal di Malaysia. Radio
IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allah